Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung perbincangan operasi membabahkan Mekah daripada jahiliah. Hari ini kita baca bergerak memasuki Mekah. Pada waktu pagi hari Rabu 17 Ramadan, ini tarikh dia, tahun ke-8 Hijrah, bala tentera Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW meninggalkan Marruz Zahran, tempat dia berkumpul, menuju ke Mekah. Mereka diarah jangan menyerang kecuali diserang. Tak dibenarkan serang kecuali diserang. Masuk dengan damai. Kedatangan itu menyelamat umat dengan Islam, bukan menjadi penakluk. Bertujuan membawa rahmat, bukannya menghukum secara nafsu. Membawa keadilan ilahi, bukannya membalas dendam. Datang menjadi pendamai masyarakat jahiliah yang dahagakan peperangan, bukannya menceroboh. Ini membedakan Islam dengan jahiliah. Biasanya kalau revolusi komunis di Rusia, bila dia menang, balas dendam, bunuh, igat orang-orang yang dia anggap menentang ideologi dia dulu. Kalau di Kemboja tu, siapa juta dibunuhnya, orang yang tak sokong komunis. Begitulah di China, begitulah di Perancis, bila berlaku revolusi Perancis, revolusi England, revolusi negara barat, revolusi mana-mana negara dunia, bila menang, hukum orang yang dia anggap menentang perjuangan dia, sehingga ratusan ribu, juta mati. Bila Nabi masuk Mekah, tak dia ambil langkah ini. Nabi suruh masuk dengan damai, kerana kita nak ajak orang kepada Islam. Tak mau tunjuk adab jahiliah, dagakan darah. Kita ni mahukan perdamaian. Rasulullah SAW memerintahkan supaya disampaikan mesej lebih awal sebelum ketibaan tentera Islam. Beri maklumat dulu nak masuk. Penduduk Mekah diperintah supaya mencari tempat selamat yang tidak mengganggu perjalanan tentera Islam melalui seruannya yang masyhur. Ini perkataan berkurung. Diarahkan, barang siapa yang masuk ke rumah masing-masing, dia selamat. Barang siapa yang masuk ke masjid, dia selamat. Dan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia selamat. Nak beri pemarkah ke Abu Sufyan. Abu Sufyan ni Allah baru masuk Islam. Abah ajak ke Nabi, sebut nama Abu Sufyan. Nabi sebut, siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Rumah lain tak sebut. Ucapan yang akhir ini adalah untuk memberi tempat dan penghormatan kepada Abu Sufyan, kerana dia seorang mu'alaf yang baru menganut Islam, agar dijinakkan hatinya supaya merasakan dirinya tidak disia-siakan setelah menjadi penganut Islam. Cara ini dilihat sangat berdiplomasi untuk menarik mereka yang berpengaruh dan mempunyai kedudukan dalam masyarakat Mekah. Abah diperintah supaya membawa Abu Sufyan ke genting Khatamul Jabal, salah satu jalan masuk ke Mekah, supaya dipamerkan di hadapannya bala tentera Islam yang gagah perkasa itu. Abah pengiring Abu Sufyan, duduk tempat tinggi biar nampak ramai mana tentera Islam. Ini pun asarah pada ni. Hebat ni. Abu Sufyan bertanyakan Abbas perihal setiap pasukan yang melintasinya. Maka diperkenalkan kepadanya mana-mana nama-nama kabilah yang menggotainya. Abbas tu kan perkenal, ni pasukan ni, kabilah ni. Apabila tiba pasukan Rasulullah SAW yang dianggotai oleh para muhajirin dan ansar, Abu Sufyan berkata kepada Abbas, nampaknya anak saudaramu hari ini menjadi raja besar, kata Abu Sufyan. Anak dah menjadi raja besar hari ini. Nabi jadi raja pula dah. Abbas menjawab, bukannya raja, tapi ia adalah kenabian. Abbas kata bukan raja, ni Nabi. Abu Sufyan menjawab, kalau begitu maka lebih baik, kata dia. Abu Sufyan kata, mu'alah lagi. tak apa reti lagi. Apabila pasukan Al-Ansar yang diketuai oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sebaik saja ia melihat wajah Abu Sufyan, ini orang Ansar ni, tengok Abu Sufyan duduk cacat, ia berkata, hari ini adalah hari pertemuan,
hari yang menghalalkan untuk kami tanah suci yang diharamkan kepada kami selama ini. Hari ini Allah menghina Quraisy. Cakap kasar ke Abu Sufyan. Ucapan tersebut menyentuh perasaan Abu Sufyan. Dia mengadu pada Rasulullah SAW. Lalu baginda bersabda, dia ngadu. Ni cakap apa kasar gini. Ni mengadu. Mengadu. Ni orang jenis semangat tinggi lah ni. Sahabat ibadah ni. Lalu baginda bersabda, hari ini Allah memulia dan mengangkat keagungan Kaabah. Hari ini Allah memberi kemuliaan pada Quraisy. Quraisy, sebut nama bangsa dia. Quraisy, dan Nabi kan Quraisy kan? Kemudian Rasulullah SAW mengarahkan Ali bin Abi Talib supaya melucukkan bendera yang dibawa oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, supaya diserahkan kepada anaknya. Satu tindakan yang sangat bijaksana. Turun dari pakak. Display dah ni. Nabi suruh Sayyidina Ali ambil bendera daripada Sa'ad bin Mu'ad ni, beri ke anak dia. Pandai Nabi pandai beri ke anak dia, dah beri ke orang lain. Jangan terasa lah. Macam jatuh pakak ni, dia beri ke anak dia. Macam bak tanah ini lah. Tanah ayah, beri ke anak. Begitu. Rasulullah SAW menuju ke Mekah dengan penuh tawaduk, walaupun dalam keadaan berkuasa dan mempunyai bala tentera yang tidak dapat dihalang. Bila sampai di Zitwa, mereka diarah memasuki Mekah melalui beberapa penjuru. Di utaranya pecah pasukan. Di utaranya pasukan dipimpin oleh Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Di selatannya pasukan dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Di tenggaranya pasukan kalangan Muhajirin yang dipimpin oleh Abu Ubadah radhiyallahu anhu. Di baratnya pula pasukan Ansar dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Jadi 4 penjuru masuk Mekah. Semua orang Rasulullah SAW dipatuhi oleh pasukan tenteranya. Mereka mara ke Mekah dengan mudah. Dengan mudah Rasulullah SAW sendiri begitu merendah diri sepenuh tawaduk. Baginda memakai serban berwarna hitam. Pakai serban hitam, kata Nabi. Serban perang lah ni. Menundukkan kepala sambil mengulangi surah Al-Fatah. Baca Al-Fatah. Iza Nasrullah. Pasukan baginda mengebarkan bendera putih, diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ibnu Katsir menegaskan bahawa cara baginda memasuki Mekah sangat berbeza dengan kaum Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis dengan cara mempersendakan pertolongan Allah. Dalam kisah Bani Israel. Bani Israel disebut dalam Quran, Allah Ta'ala selamatkan Bani Israel melalui mukjizat Nabi Musa. Pukul tongkat ke laut, terbelah 12 lorong mengikut kabilah Bani Israel. Jadi laut terangkat macam gunung, telah tu kering. Jadi 12 kabilah Bani Israel lalu di lorong ni. Kemudian mereka sampai seberang sana, Fir'aun masuk ke belakang. Sebaik Fir'aun dan bala tentera yang dianggarkan 1 juta tentera. 1 juta ulama kata. Sampai tengah laut, laut bertangkuk. Terus ditenggelamkan Fir'aun. Allah Ta'ala tolong siapa mukjizat. Lepas itu Allah Ta'ala suruh Bani Israel masuk ke Palestin. Masuk ke Palestin untuk membebaskan Palestin dari kaum Jabbarin. Kaum Jabbarin ni ulama tafsir kata kaum gergasi. Jabbarin kaum yang ganah lah tepatnya. Kalau kita tafsir Israeliat teruk sangat. Besarnya patah tinggi pohonnya, tinggi ni. Ada nama Aud bin Anak. Kita tafsir ni. Tafsir Khazin, tafsir ni banyak cerita Israeliat ni. Seorang tu nama Aud. Aud ni boleh junjung bukit. Junjung bukit. Kemudian Nabi Musa. Ni cerita dongeng-dongeng orang Yahudi. Nabi Musa lompat. Katuk Nabi Musa lompat. Tinggi 60 se. Kena buku lali je. Tinggi tak tinggi Aud. Ada pula buat cerita, Tok Guru yang buat cerita ni. Tu laki tu buat jambatan di Mesir. Ni pelawak pula ke cerita ni. Masalahnya ada dalam kitab. Jadi setengah orang dengar dia dalam kitab ni. Kitab ni bukan semua. Ini masuk riwayat Israeliat. Jadi kaum Jabari ni kaum yang ganas. Yang memang boleh jadi besar. Sungguh gagah.
Allah Ta'ala uji Bani Israel. Mereka menguasai Palestin di masa itu. Lalu Tuhan suruh Bani Israel melalui wahyi sampai Nabi Musa dan Harun alaihissalam supaya masuk berjihad. Bila ajak berjihad, Bani Israel tak mau pergi. Iza anta rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, mugilah dengan adik-adikmu Harun. Kami tak mau pergi nak duduk sini. Nabi Musa sangat sedih, merayu pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sesatkan Bani Israel selama 40 tahun. Sesak di padang pasir Sinai. 40 tahun musim tempat sama. Tak jumpa Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat dulu. Dia kata pula Nabi Musa bunuh Nabi Harun. Buat fitnah. Dan Tuhan bela Nabi Musa, bukan kena bunuh. Kemudian Nabi Musa wafat. Kemudian selepas 40 tahun, generasi yang penakut tu mati. Naik generasi baru. Hak baru lahir, mula-mula lahir tu umur 40. Maknanya hak betul-betul mati lah. Jadi hak yang generasi baru ni pimpin oleh Yusha' bin Nun. Yang sanggup ikut Yusha' dengan Kalib, dua orang ni je yang sanggup ikut Nabi Musa. Hak lain ibu-ibu ni habis tak mau ikut. Tuhan sesatkan 40 tahun. Akhirnya Yusha' bin Nun dengan Kalib memimpin Bani Israel masuk ke Palestin. Masuk ke Palestin, ceritanya dalam Riyadhus Shalihin yang disebut kisahnya, masuk Palestin, mereka sapa perang tu sampai waktu asar. Yusha' berdoa pada Allah Ta'ala. Ini hadis yang sahih. Minta Allah Ta'ala tahankan matahari. Lalu matahari ditahan, sehingga Yusha' berjaya mengalahkan kaum Jabarin, mengalahkan musuh. Lepas tu harta ghanimah tak dibenarkan ambil. Ini syariat dia. Syariat Nabi kita kena bagi 5. Satu bagi untuk pemerintah, 4 bagi untuk badan tentera. Itu hukum ghanimah dalam Quran. Syariat belum tu tidak ada. Dia letak harta rampasan, Allah Ta'ala turunkan api dari langit, bakar. Bila dikumpul barang tu, tiba-tiba api tak makan. Lalu Yusha' berkata, menandakan ada kalangan kamu ni yang khianat. Ini ada yang sahih dan Riyadhus Shalihin yang tersebut tu, ada yang khianat. Lalu Yusha' minta ketua pasukan bersalam. Jadi pasukan yang anak buah dia khianat lekat tangan di Yusha'. Yusha' kata ada anak buah mana khianat. Lalu dia panggil anak-anak buah dia, waktu bik emah yang dia sembunyikan, emah besar kepala lembu. Sebut pula hadis ni. Besar kepala lembu dia banyak emahnya. Dia sembunyi harta rampasan tu. Tak dibenarkan oleh Allah. Ini ujian kepada Bani Israel. Setelah dikumpulkan emah tu, barulah api makan harta rampasan perang. Barulah mereka boleh masuk. Bila masuk tu Tuhan cerita dalam Quran. Apa kata dia? Dengan cara mempersenda kepada Allah Ta'ala. Lepas menang buat senda lagi. Wa idh qulna adkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu syi'tum ragada. Tinggal ayat tu. Wa adkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Fa'anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Surah Al-Baqarah ayat 58 dan 59. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, bandar Baitul Maqdis. Kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai. Dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk merendah diri. Dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Nescaya kami ampunkan dosa-dosa kamu. Dan kami akan tambahkan pula pahala orang-orang yang berbuat baik. Kemudian orang-orang zalim derhaka itu telah meminda perkataan perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Allah Ta'ala hittatun ni ampunlah dosa kami. Dia tukar hintatun gandum, maka ketara. Ini jahatnya Bani Israel ni. Mempermainkan perkataan-perkataan yang Allah Ta'ala turunkan pada mereka. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik. Dilaknat oleh Tuhan sampai hari ini Bani Israel. Jadi orang nak buat normalisasi apa ni, tak kenalah. Kaum yang Tuhan laknat. Jadi Nabi kita tidak buat begitu.
Diriwayatkan oleh para ulama bahawa ada seorang yang datang menghadap Rasulullah SAW ketika itu dalam keadaan gemetar kerana melihat kehebatan baginda Rasulullah SAW. Ada orang mari menghadap Nabi ketua, dan Nabi masuk dengan bala tentera, 10,000 tentera. Mungkin orang ni pernah buat salah dulu rupanya. Mari ketua-ketua menghadap Nabi. Apa Nabi kata? Hawun alaik fa innama an mar'atin min Quraisy ta'kulul qadid. Hilangkan rasa takut dalam dirimu. Sesungguhnya aku hanya seorang anak pada perempuan Quraisy yang makan daging kering, kata Nabi. Aku ni anak orang Quraisy makan ikan kering je. Kalau Melayu lah, makan daging kering je. Jangan takut. Rasulullah SAW menunjukkan akhlak paling mulia. Makin berkuasa dan tinggi kedudukannya, makin tambah tawaduknya. Pepatah Melayu menyebut, jadilah laksana padi. Makin berisi, makin tunduk padi ni. Kalau padi tak tunduk, padi apa? Padi tak ada isi. Padi yang ada isi ni, dia unduk je. Padi yang benar, nampak tegak malik tu, padi tak ada isi. Padi apa orang tu kata? Padi hampa. Jadi macam padi. Ahli sirah meriwayatkan bahawa pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid menghadapi sedikit tentangan. Khalid bin Al-Walid menghadapi tentangan. Padang dia penglima. Orang menentang. Di mana 2 orang anggotanya gugur syahid kerana tersesat jalan dan diambil kesempatan oleh musuh membunuh mereka. Selain itu juga terdapat beberapa orang pemuda Mekah yang bodoh cuba menghalang pasukannya. Maka berlaku pertempuran kecil yang membunuh selama 12 orang musuh. Adapun yang lain lari bertempiaran. Ada juga jenis agak. Mulai kita agak. Cuba nak lawan. Ni kenalah. Khalid bin Walid pula. Paling hebat sekali. Az-Zubair bin Awam yang membawa bendera Rasulullah SAW tiba dah Hijun. Hijun ni kalau orang pergi Mekah, pasar yang ada atap tu. Daripada Marwah tu, dia ada jalan, pasar yang ada atap. Itu jalan Hijun. Hijun, kawasan ni didirikan masjid yang mengenai Al-Fatah. Lalu baginda mendirikan Qubah untuk Rasulullah SAW. Markah operasi lah. Khemah, markah operasi. Belum masuk masjid lagi, buat markah operasi dulu. Markah besar. Mereka buat khemah, buat Qubah. Nabi duduk situ. Berhenti sehat seketika menunggu ketibaan semua anggota pasukan. 10,000. Maka masuklah. Berapa kilometer berjalan ni. Sehingga habis barulah Nabi masuk ke Mekah. Masuk ke masjid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kisah Fathu Makkah, pembukaan Mekah. Masuk ke masjid. Setelah dapat menguasai Mekah sepenuhnya dan keadaan yang benar-benar aman, maka Rasulullah SAW menuju ke Masjid Haram dengan diiringi oleh para sahabat Muhajirin dan Ansar yang mengelilinginya. Di hadapan, di belakang, kiri dan kanan. Kawalan yang ketat. Bukan buat kira. Yang mari serang kan. Mari apa? Mereka kawal Nabi. Oleh Nabi ini dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kita manusia kena jaga Nabi juga. Dikawal. Ada orang kata pakai ilmu kebal kot, tak apalah. Kan kawal. Belakang, depan, kiri, kanan. Dikawal. Oleh tiba di Hajar Al-Aswad, Rasulullah SAW terus beristilam. Istilam, iaitulah kucuk Hajar Al-Aswad. Dan tawaf dalam keadaan memegang busur panah. Pegang busur panah, bukan senjata. Maknanya bersiap siaga. Pegang busur panah. Nabi pegang busur panah, bertongkakkan busur panah. Kaabah dipenuhi kelilingnya oleh sebanyak 360 berhala. Masih ada berhala lagi. Tokong. 360 berhala. Rasulullah SAW menikam berhala-berhala itu dengan hujung busur panah. Nabi cocok tikam dengan busur panah. Tengok menyebut, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa.
Qul ja'al haqq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Surah Saba. Surah Isra ayat 81 dan surah Saba ayat 49. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, wahai Muhammad SAW, telah datang kebenaran, yakni Islam, dan hilang lenyap perkara yang salah, yakni kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Ini ayat surah Isra ayat 81. Dan firman Allah Ta'ala yang dibaca, Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Surah As-Saba ayat 49. Telah datang kebenaran, yakni Islam, dan hilang musnah kebatilan, yakni syirik dan kufur. Sesungguhnya kebatilan itu benar-benar hancur dan musnah. Dan kebatilan itu tidak dapat memberi kebaikan di dunia, usahakan hendak mengulangnya di akhirat. Tiba-tiba berhala-berhala yang ditikam itu tersungkur rebah ke bumi. Jolok dengan panah je. Berhala tersungkur. Kita tengok botol panah tu lembut kan. Ini termasuk mukjizat lah. Tersungkur berhala. Rasulullah SAW bertawaf dalam keadaan menunggang unta dan tidak berihram. Maka hanya cukup dengan bertawaf sahaja. Kerana masuk bukan awak umrah, masuk perang. Di sini menunjukkan bahawa boleh masuk Mekah dalam keadaan tidak umrah. Ada ulama mengatakan begitu. Ada ulama mewajibkan. Ada ulama kata boleh masuk kerana Nabi masuk atau Makkah dalam keadaan tak pakai ihram. Setelah menyelesaikan tawaf, Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Talha untuk mengambil kunci Kaabah, untuk dibuka pintunya. Kerana dia amanahkan memegang kunci Kaabah ialah keluarga Utsman bin Talha. Nabi panggil dia. Minta kunci Kaabah. Dan dibuka pintu Kaabah. Apabila memasukinya, tiba Rasulullah SAW melihat gambar Ibrahim dan Ismail alaihissalam yang dilukis dalam keadaan melakukan azlam, mengundi nasi dengan batang panah. Dia tunjuk, dia lukis gambar Ibrahim dan Ismail duduk menujung pakai anak panah tengok nasi. Rasulullah SAW bersabda, qatalahumullah wallahi mastaqsama bihima qat. Allah membinasakan mereka, orang musyrikin. Demi Allah, mereka berdua tidak pernah melakukan perkara ini. Ibrahim dengan Ismail tak menujung. Dia lukis gambar Ibrahim dengan Ismail duduk menujung, cabut anak panah tengok nasib. Dilihat pula patung merpati daripada kayu, lalu dimusnahkan dengan tangannya sendiri. Dan semua gambar-gambar yang ada dihilangkan. Semua lukisan, gambar-gambar dihapuskan. Seterusnya pintu Kaabah ditutup. Rasulullah SAW bersama Usamah dan Bilal. Rasulullah SAW bersalat menghadap ke dinding yang berhadapan pintu dengan jarak 3 hasta daripada dinding. Nabi semayang dalam Kaabah menghadap ke pintu. Jarak 3 hasta daripada dinding. 2 tiang di dalam Kaabah berada di sebelah kirinya. 1 tiang di kanannya dan 3 tiang di belakangnya. Kemudiannya bertakbir dan melafazkan kalimah tauhid ke arah semua penjurunya. 4 penjuru. Bertakbir, mengucap kalimah tauhid, syahadat Allah. Kemudian dibuka pintu Kaabah. Lalu melihat orang ramai dalam kalangan penduduk Mekah telah berkumpul berbaris menunggu. Perintah berkurung selesai, penduduk Mekah keluar ramai-ramai. Tunggu Nabi yang duduk dalam Kaabah. Rasulullah SAW berdiri di pintu Kaabah dan berucap. Nabi menyampaikan ucapan, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sadaqa wa'dahu wa nasara abdah. Wa'dahu itu bukan ghain, ain.
صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وقتل الخطأ شبه العمد الصوت والعصا ففيه دية مغلظة 100 من الإبل 40 منها ببطونها أولادها يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظيمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب ثم تلا الآيات الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Maksudnya, tiada Tuhan yang sebenar malaikat Allah. Maha Esa lagi tiada sekutu baginya. Benarlah janjinya, memberi pertolongan, memenangkan hambanya dan membinasakan segala kumpulan musuh dalam keadaan esanya Allah. Ingatlah bahawa setiap peninggalan atau harta atau darah berada di bawah kedua tapak kakiku ini. Malaikat hak menjaga pintu Kaabah dan melayan minuman para jamaah haji. Ingatlah, jenayah membunuh tersilap menyerupai sengaja membunuh dengan silap, membunuh menyerupai sengaja, iaitu membunuh dengan alat yang tidak membunuh, tiba-tiba mati katok. Bunuh dengan sengaja ni, dengan senjata, bukan nak bunuh, tersalah. Bukan nak bunuh, tersalah sasar. Menggunakan busur panah dan tongkat, hukumannya ialah diat mughallazah, denda 100 unta, 40 daripadanya yang bunting. Inilah harga dia berapa. Ini hukuman jenayah tidak sengaja atau menyerupai tak sengaja. Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah menghapuskan dari kamu keangkuhan jahiliah dan kesombongan baka nenek moyang. Semua manusia berketurunan Adam dan Adam diciptakan daripada tanah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Dan kami jadi dengan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia dalam kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa dalam kalangan kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, wahai kaum Quraisy, menyambungkan ucapan dia, wahai kaum Quraisy, apakah pandangan kamu tindakan yang aku lakukan terhadap kamu? Mau tahu tak aku nak ambil apa atas tu? Tanya mereka. Apa tindakan aku nak ambil atas kamu? Kamu pernah serang aku, bunuh sahabat-sahabat aku, buat zalim. Apa aku nak ambil atas kamu? Sekarang aku dah menang. Apa aku nak buat pada kamu? Nabi tanya. Mereka menjawab, baik, kamulah saudara yang mulia budi pekertinya dan anak kepada keluarga yang mulia budi pekertinya, kata mereka. Mereka merayulah. Kami tahu Rasulullah seorang yang baik, dia akan nak hukum kami kalau kami bersalah. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ucapkan kepada kamu apa yang diucap oleh Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang menzaliminya. Seperti firman Allah Ta'ala, la tasriba alaikum al-yawm. Aku nak sebut macam Nabi Yusuf, kata kepada saudara dia yang pernah campak dalam telaga sehingga Nabi Yusuf dijual di penjara. Bila saudara dia datang dan mengaku salah, apa kata Nabi Yusuf? Yusuf berkata, kamu pada hari ini tidak akan ditempelak dan disalahkan tentang perbuatan kamu yang terlanjur itu, kata Nabi Yusuf. Aku kata Nabi Yusuf lah, dan sama bersabda, idhabu wa antumut tulaqa,
Pergilah kamu dibebaskan. Pergi kamu dibebaskan. Ini ucapan Nabi pada hari pembukaan Mekah. Satu ucapan yang sangat bermakna. Dalam ucapannya tadi disebut tentang kemenangan Islam, tentang tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala, asas perjuangan Islam, tentang kebajikan yang mesti ditunaikan, disambung, tentang hukum jenayah yang ada dalam Islam, termasuk bunuh dengan tidak sengaja ataupun menyerupai sengaja, bukan niat bunuh, salah guna senjata, tersasar, iaitulah hukuman dia. Ini hukum jenayah yang disebut dalam Islam, menguatkan apa yang ada dalam Quran. Dan Nabi mengatakan manusia itu semuanya daripada Adam. Semuanya hamba pada Allah Ta'ala, yang penuh yang boleh bertakwa. Kemudian Nabi maafkan mereka semua. Begitulah perbezaan besar di antara kemenangan Islam yang dipimpin oleh Nabi yang agung dengan kemenangan perjuangan kemerdekaan atau revolusi bangsa-bangsa di dunia yang penuh dengan balas dendam yang mengorbankan ribuan dan jutaan manusia. Berbeza dengan perjuangan yang lain. Kalau baca dalam sejarah revolusi England, berapa ratus ribu, juta mati. Revolusi Perancis, bila menang dia, bunuh mereka yang dulu, balas dendam. Revolusi komunis di Rusia, di China, dalam perang Vietnam, dan semua revolusi di Amerika dan lain-lain, bila termasuk perjuangan kemerdekaan, bila mengalahkan penjajah, dihukum. Penjajah tu dihukum, mereka yang sokong penjajah sama sendiri, sehingga ratus ribu mati, ada juta mati. Adapun Nabi, bila menang di Mekah, Nabi maafkan. Masuk dalam keadaan aman sedikit saja. Kemudian Rasulullah SAW duduk di masjid. Tiba-tiba Ali membawa kunci Kaabah ke hadapan Rasulullah SAW dengan menegaskan, wahai Rasulullah, kurniakan kepada kami urusan mengendalikan kunci Kaabah bersama urusan melayan tetamunya. Ali senyap-senyap gerapah nak kunci. Uthman bin Talha. Tadi Uthman bin Talha yang pegang kunci kan? Yang minta Uthman bin Talha. Lepas tu saya nak dia ambil kunci, minta ke dia. Sebelum ini urusan keluarga Nabi hanya mengendalikan tetamu Mekah. Adapun urusan kunci Kaabah menjadi hak keluarga lain, iaitu keluarga Bani Abdiddar. Ia berada di tangan Uthman bin Talha yang telah menganut Islam bersama Khalid bin Al-Walid dan Amr bin Auf selepas perjanjian Hudaybiyah dan sebelum pembukaan Mekah. Uthman bin Talha masuk Islam. Masuk Islam masa Nabi menuju ke Mekah. Sebelum daripada Nabi buka Mekah. Dia masuk Islam sekali dengan Khalid bin Walid dan Amr bin Auf. Uthman bin Talha ni daripada keluarga Bani Abdiddar. Mengikut pembagian tugas di Mekah, keluarga Nabi Bani Hashim dan Bani Muttalib, tugas dia pergi minum air Zam-Zam, melayan tetamu. Tugas kunci Kaabah Bani Abdiddar. Tugas perang puak lain, Bani Adi dan puak lain, masing-masing tugas. Sayyidina Ali ambil kunci Kaabah daripada Uthman bin Talha. Bersempena dengan peristiwa ini, Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bih inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu melaksanakan hukum dalam kalangan manusia, hendaklah menjalankan yang adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tu ayat ni. Tu naik amanah pada ahli dia. Berlaku adil pada semua manusia. Rasulullah SAW menyerah kunci Kaabah kepada Uthman bin Talha dengan bersabda, ambillah selama-lamanya. Tidak boleh merampasnya daripada kamu melainkan oleh orang yang zalim
Wahai Uthman, sesungguhnya Allah meminta supaya kamu memegang amanah, memelihara rumahnya, maka makanlah daripada apa yang sampai kepada kamu daripada rumah ini dengan baik. Nabi kata Uthman bin Talha. Sejak daripada ini, kunci Kaabah dia pegang oleh keluarga ni sehingga hari ini. Walaupun puak-puak Wahabi masuk Mekah, kunci tak dirampas kerana hadir ni. Tetap dia pegang oleh keluarga Uthman bin Talha sehingga hari kiamat. Kena Nabi sudah pesan begitu. Ini satu amanah. Peristiwa ini memberi kesan iman yang sangat mendalam ke dalam lubuk hati Uthman bin Talha radhiyallahu anhu. Kerana dia pernah melakukan sikap kasar terhadap Rasulullah SAW ketika masih berada dalam jahiliah. Apabila tidak mengizinkan Rasulullah SAW masuk ke dalam Kaabah. Dia tukang pegang kunci Kaabah. Masa dia kuasa dulu, tak pernah Nabi masuk Kaabah. Tiba-tiba Nabi suruh anak kunci ke dia. Ini satu sikap yang sangat rahmat. Dia menyangka sudah pasti hak memegang kunci Kaabah dirampas daripada keluarganya setelah Mekah ditawan. Tiba-tiba berlaku keputusan daripada Allah yang meyakinkan bahawa Islam adalah daripada Allah, bukannya ciptaan Muhammad SAW. Ini bukti bahawa Islam daripada Allah, bukan daripada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad buat sendiri, Nabi ambil suruh kunci ke anak-anak dia lah. Ini daripada Allah. Suara azan berkumandang. Baru tiba waktu salat, Rasulullah SAW meminta Bilal, memerintah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu supaya melaungkan azan di atas Kaabah. Suruh Bilal naik atas Kaabah, bang, laungkan azan. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni ialah tukang bang Nabi SAW. Orang Melayu panggil Tok Bilal. Bilal ni nama orang sebenarnya. Tukang bang muazzin, dalam bahasa Arab muazzin. Bilal tu tukang bang Nabi, tapi jadi bahasa Melayu. Tukang bang bagi Bilal. Bilal nama orang. Ketika itu beberapa pemimpin Mekah seperti Abu Sufyan bin Harb, Attab bin Asid, Al-Harith bin Hisham berada di lapangan Kaabah. Masa bila bang tu, puak-puak ni ada lapangan Kaabah. 3 orang ni. Abu Sufyan dah masuk Islam. Abu Sufyan dah masuk Islam. Attab bin Asid, Harith Hisham ni tak masuk Islam lagi. Tiba-tiba Attab berkata, Allah telah mengurniakan kepada Asid tidak mendengar laungan ini, seruan yang menaikkan kemarahannya. Kata Attab, mujurlah ayah aku mati dah. Kalau ayahku ada lagi, tak ada dengar suara macam ni. Kata Tuhan saya ni. Kerana ayahku kuat berpegang agama, semua berhala nenek moyang. Al-Harith menjawab, kalau aku tahu ia adalah perkara yang benar, nasaya aku mengikutnya. Kata Harith sapu. Abu Sufyan menyampuk. Kata Abu Sufyan, aku bercakap, kalau aku bercakap, nasaya anak-anak batu akan mendedahkannya. Kata Abu Sufyan. Aku tak berkata apa, kalau aku bercakap, batu ni royak. Abu Sufyan dah masuk Islam dah. Kata Abu Sufyan. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang menemui mereka dan bersabda. Nabi mari ngok-ngok mari ni. Mari temu 3 orang ni. Aku tahu apa yang kamu ucapkan dan mendedahkannya. Nabi royak apa yang mereka bercakap. Padahal jauh. Ini mukjizat. Al-Harith dan Attab terus mengucap, kami mengaku bahawa engkau adalah Rasulullah. Demi Allah, tidak siapa bersama kami, maka Allah yang memberitahumu. Ini daripada Allah. Mu Rasul sungguh aku percaya. Terus doanya masuk Islam dengan peristiwa ini. Peristiwa mukjizat menandakan kenabian dan kerasulan daripada Allah. Dia dedahkan di hadapan mata dan hati pemimpin Mekah yang keras kepala dan hati. Maka berimanlah mereka yang mendapat hidayah daripada Allah. Adapun mereka yang tidak layak mendapat hidayah terjerumus bersama kebodohan, kederilan, kesombongan dan kekufuran ke dalam neraka. Hidayah ni daripada Allah Ta'ala. Cerdik macam mana pun, kalau tak dapat hidayah, tak jadi Islam. Tahu macam mana pun.
Contohnya Iblis. Iblis ni dia angkat ke langit, melihat syurga, melihat neraka, tahu malaikat, tengok Allah Ta'ala buat Nabi Adam AS, bercakap dengan Allah Ta'ala. Cerdik Iblis ni, tapi sombong. Kerana dia sombong, tak dapat hidayah, kafir sampai hari kiamat, masuk neraka. Firaun jadi ketua negara, cerdik orangnya, merintah negara, tapi sombong, tak dapat hidayah. Abu Jahal, Abu Lahab, tengok Nabi depan mata, Nabi benar, Nabi amanah, Nabi baik, akhlaknya. Dalam diri dia ada perasaan nak ke dunia saja, lupa pada akhirat. Tak dapat hidayah. Hanya mereka yang layak dapat hidayah saja jadi Islam. Di sinilah kita disuruh doa tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, beri hidayah pada kami, wahai Tuhan. Tiap-tiap rakaat 5 kali sehari semayang, tiap-tiap rakaat, termasuk semayang sunat, termasuk semayang jenazah yang tak ada rukuk, tak ada sujud. Fatihah dibaca, dalamnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul, wahai Tuhan. Kerana hidayah ni sangat penting. Ada orang molek-molek duduk tengah Islam, lari. Bersama dengan Islam, keluar. Kenapa? Niat tak betul. Rasa sombong, rasa cerdik, rasa bijak. Layak tak dapat hidayah. Layak tak dapat, tak layak dapat hidayah. Maka lari sebelum daripada meninggal dunia. Di sinilah kita disuruh khusyuk pada semayang, tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah Ta'ala pelihara hidayah kita ni. Beri hidayah dan jaga hidayah sampai kita mati. Hidayah ni pemberian daripada Allah Ta'ala. Cerdik macam mana pun, kalau sekiranya tak layak dapat hidayah, Allah Ta'ala tak beri hidayah tu. Sebab itu sangat penting kita khusyuk, minta Allah Ta'ala beri hidayah pada kita. Dan jangan sombong, jangan terkabur, jangan karun diri sendiri. Berasa aku ni bijak sangat, cerdik sangat, ini merosakkan diri sendiri. Kita kena sentiasa bergantung dengan Allah Ta'ala. Semua kisah ni, kisah yang menunjukkan hidayah daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.